نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sadaqallahu al-Azim. Yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Nazri bin Muhammad Sa'ad, pengerusi Qaryah Surau Jumaat Al-Ikhwan. Yang dikasihi Cik Nurdin bin Saleh Timbalan, pengerusi Qaryah Surau Jumaat Al-Ikhwan. Ahli-ahli jawatan kuasa surau, para pegawai surau, ahli-ahli jamaah, hadirin hadirat muslimin muslimat rahmatullah. Hayya bina naftatih jilsatana fi hadha as-sabah al-bakir al-mubakkir wal jadid al-mutajaddid bi qira'ati al-kitab tabarrukan biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan nikmat dan kurnia. Moga-moga dengan nikmat-nikmat dan kurnia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan kurniakan kepada kita itu mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita dalam kelompok mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Begitu juga mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi di yaumul mahsyar kelak. Hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati Allah, pada pagi ini sebetulnya kita kuliah khas, tapi saya tertinggal pula laptop di Jabat. Jadi kita muzakarah setakat yang mampu lah. Jadi berkenaan dengan kitab Penawar Bagi Hati ini kita dah khatam. Di surau ni seingat saya khatam 2 kali. Yang pertama dengan Ustaz apa? Ustaz apa? Ha? Ha? Ustaz yang Badruddin apa? Baharudin yang Ustaz Baharudin. Lepas tu saya sekali. Jadi apa ni, lepas ni kita mula-mula kita ingat nak buka kitab Minhajul Abidin. Tapi Minhajul Abidin ni dia apa ni, mendalam. Jadi kita buka kitab Bidayatul Hidayah dulu. Kitab Bidayatul Hidayah ni dia campur sikit lah. Fiqh dengan tasawuf tu dia campur sikit. Kalau kitab Minhajul Abidin tu memang purely tasawuf, pure tasawuf. Jadi berkenaan dengan kitab Penawar Bagi Hati ini ada beberapa bab, ada beberapa fasal. Dia sebut di sini kitab. Dia ada kitab yang pertama, kitab yang kedua, kitab yang ketiga. Jadi 3 kitab. Kitab ni maksudnya fasal-fasal yang besar tu lah. Yang pertama tu tentang anggota yang 7.
bagaimana menjaga anggota yang 7. Kemudian yang kedua tentang sifat-sifat mazmumah. Yang ketiga baru dia masuk sifat-sifat mahmudah. Sebab apa dia masuk sifat mazmumah dulu baru sifat mahmudah? Kenapa dia cerita bab sifat-sifat yang keji dulu baru dia masuk sifat yang terpuji? Jadi biasanya guru-guru kita dia bagi contoh, dia bagi misal, macam kita nak basuh baju. Jadi basuh baju, buang kotoran dulu. Lepas tu barulah baju tu jadi elok. Baru dah basuh, baru jemur. Lepas tu baru kita air ke apa kan. Jadi buang dulu kotoran. Dia buang dulu sifat-sifat mazmumah. Lepas tu hiasi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Sebelum masuk bab yang kedua, bab yang pertama tentang sifat, tentang anggota yang 7, kita kena faham penawar bagi hati ini dalam bab tasawuf, dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hati, bukan berkenaan dengan anggota-anggota zahir. Dia tak terlibat. Tangan, kaki tak terlibat dengan anggota tasawuf. Dengan ilmu tasawuf, tangan, kaki, anggota zahir ni tak terlibat. Sebab ilmu tasawuf tu berkenaan dengan kelakuan hati saja. Bukan kelakuan tangan, bukan kelakuan lidah, bukan kelakuan mata, bukan kelakuan kaki, bukan kelakuan tangan. Tak ada anggota 7 ni. Anggota 7 ni asal bukan dalam bab, bukan dalam ilmu tasawuf. Jadi sebab apa dia bagi dulu anggota yang 7? Dia sebut juga anggota yang 7, muallif kita, pengarang kita sebut juga anggota yang ke-7 sebab dia anggota yang 7 ni terima arahan daripada raja segala anggota, iaitulah hati. Hati, akal, nafsu benda sama, roh benda sama. Hati, akal, nafsu, roh ni benda sama, nama berbeza. Macam mana benda sama, benda berbeza? Macam kipas yang kita tengok berjalan, lampu menyala, mikrofon boleh bunyi, mari dia berat, benda yang sama, iaitulah aliran elektrik. Macam tu juga dengan hati, nafsu, akal, roh. Ini benda sama. Jadi bila tutup roh tu dia tak boleh mati. Roh ni hidup. Jadi tutup switch roh, habis semua. Dia jam semua. Roh saja. Apa boleh kontrol roh orang habis. Siapa yang boleh kontrol roh orang? Tak ada orang lain lah. Tak ada yang lain lah. Allah Ta'ala lah. Boleh pegang roh habis. Nafsu ni bila dia buat jahat ataupun buat baik. Nafsu ada 7 kan, selalu kita sebut tu. 7 tu apa? Yang pertama nafsu ammarah. Nafsu ammarah maknanya semua suruh buat jahat. Ammarah, inna nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu ni dia suruh buat jahat. Ammarah tu maksudnya suruh buat jahat. Yang kedua nafsu lawamah. Nafsu lawamah dia buat jahat pun ada, baik pun ada, tapi jahat lebih banyak daripada baik. Kita tengok kadang-kadang orang jahat, dia bukan buat jahat semua, dia buat baik, tapi jahat dia lebih banyak daripada baik. Jahat ni kita kata jahat macam mana? Jahat dari segi maksiat kepada Allah. Jahat ni kita definisikan dia dari segi maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah maksudnya buat maksiat itu lebih banyak daripada buat baik. Jadi
bila kita kata buat maksiat, ini apa yang Allah Ta'ala tak suka lah. Apa yang Allah Ta'ala tak suka itu yang kita maksiat lah. Apa yang Allah Ta'ala suka itu benda baik. Jadi hati kalau dia cenderung ke arah kebaikan, jadi dia buat baik lah. Buat baik. Jadi bila cenderung ke arah kebaikan, jadi dia akan instruct, dia akan perintah anggota-anggota lain buat baik juga. Jadi anggota-anggota lain dia akan terima arahan daripada hati. Jadi hati ini tempat tilik Allah Ta'ala, tempat yang Allah Ta'ala tengok. Kita buat apa-apa semua daripada hati. Kita buat apa-apa semua daripada hati. Jadi kalau hati itu ikhlas, dapatlah baik. Kalau hati tak ikhlas, habis. Dia ikhlas pula, lawan dia dengan riak. Tadi kita cerita sekarang tu, kita start hati dulu. Jadi yang nafsu tadi itu yang pertama amarah, yang kedua lawamah. Lawamah maksudnya jahat dia lebih banyak daripada baik. Biasanya macam 80, 20, 90, 10, 70, 30, 70 tu jahat tu baik, banyak. Yang ketiga nafsu mulhamah. Mulhamah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala bagi ilham. Hakikat dia Allah Ta'ala bagi ilham. Ilham baik, ilham jahat. Jadi siapa yang bagi ilham baik ni? Malaikat-malaikat bisik. Tengoklah dalam diri itu, malaikat ke kuat, syaitan ke kuat. Jadi kalau malaikat kuat, malaikat akan bisik banyak. Kalau syaitan kuat, syaitan akan bisik banyak. Dan syaitan ni satu makhluk Allah yang sangat licik dan sangat lihai. Dia pandai. Sebab apa dia pandai? Sebab Allah Ta'ala bagi juga pada dia akal. Allah Ta'ala bagi juga pada dia nafsu. Allah Ta'ala bagi dia hidup sampai hari akhirat. Dan dia ni sangat berpengalaman. Kita takut dengan orang pengalaman. Kadang orang banyak ilmu dengan orang pengalaman. Orang nak pilih kerja, orang pilih lagi orang pengalaman. Sebab apa dia banyak pengalaman ni? Benda yang orang ada ilmu tak boleh buat, dia boleh buat. Macam kata dia, nampak macam orang alim dah ni takkan boleh masuk neraka. Orang alim tu lagi senang lagi kadang-kadang. Dia masukkan dalam neraka. Orang alim ni, dia alim-alim dalam agama. Dia kena ada 3 ilmu dia. Kena asas ilmu ni kena kuat. Yang pertama fiqh, yang kedua tauhid, yang ketiga tasawuf. 3-3-nya kena gabung. Tak boleh hidup satu-satu. Contoh kadang kita tengok orang fiqh hebat, kan? Semayang tertib, lendik, elok. Tauhid dia pun kemas. Tapi dia segi amal perbuatan dia pula tak ada ikhlas. Tak ada ikhlas ni maksudnya apa? Ada riak lah. Ikhlas lawan dia riak. Dia riak pula ada adik-adik pula. Riak ujub sum'ah, kan? Riak ujub sum'ah. Jadi riak ujub sum'ah ni macam mana? Riak ni buat bukan kerana Allah. Dia dalam bab ibadat je. Riak ni hanya dalam bab ibadat saja. Adapun kalau orang pakai baju lawa-lawa, ya, dia pakai baju lawa-lawa, rumah dia cantik, dia buat rumah cantik, dia panggil orang semua mari tengok rumah. Macam ada raja zaman dulu, Imam Syafi'i cerita dalam kitab Rawdul Rayyahi, dia buat istana cantik-cantik, besar-besar, dia panggil orang. Jadi dia pandai. Dia kata ni saya nak tunjuk istana saya. Tunjuk istana, tunjuk semua cantik, semua orang puji. Ada juga alim ulama yang mari puji juga. Dia kata tuanku jangan takut kalau orang puji. Kalau tuanku rasa hebat pun tak masuk dalam perkara dia. Tak masuk dalam dia. Memang tak masuk dia. Kita pakai baju cantik, orang puji, kita kembang. Kembang apa? Kembang. Jadi kembang tu maksudnya kita rasa hebat tu, dia bukan dia. Dosa ke tak dosa? Tak dosa.
Yang berdosa ni bab ibadat saja. Bab ibadat ni apa dia? Sembahyang. Sembahyang orang puji, kita rasa hebat sembahyang kita. Habis. Sedekah, kita sedekah. Sedekah tu dia kadang orang mengaji, dia sembunyi sedekah. Tapi dalam sembunyi-sembunyi pun dalam hati dia nak orang tahu tak? Jadi orang pun kata ni ada hamba Allah bagi, tak tahu rasa dia rasa orang tahu tu. Walaupun mula tak hamba Allah tapi orang tahu juga. Rasa saja ni okey lah, orang boleh terima lah aku sedekah ni. Orang rasa aku bagus lah, orang rasa aku pemurah kan. Sebab tu Nabi kata antara amalan yang afdal ialah bila tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu. Apa maksud tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu? Sembunyi tu. Itu penting amalan-amalan yang baik-baik ini, amalan-amalan yang kita istiqamah, kita sembunyi. Macam guru saya, Ustaz Hadi Haji Ahmad tu, saya ternampak dia. Dia sembunyi tu. Sedekah dia sembunyi, amalan-amalan dia sembunyi. Sembunyi macam mana? Dia baca Quran pun di rumah, dia duduk dengan anak isteri, ya? Dia bangkit tengah malam, dia pukul 3 bangun dah. Pukul 3, pukul 4 tu kira dah siap dah bangun dah. Dia ambil semayang, dia baca kitab, dia baca Quran. Anak dia bangun dekat subuh. Sekali dekat subuh tu dia tidur dah sekejap. Jadi orang ingat dia tidur dia. Dekat lepas tu apa ni, anak dia nanti keluar dia. Anak dia tak tahu kata dia apa pun. Lepas tu bawa dia pergi masjid kan. Dia rupa-rupanya dia bangun awal. Macam mana yang boleh tahu kata dia bangun awal? Ada tetamu yang datang rumah, tetamu tu yang cerita. Tetamu yang datang rumah dia tu, tetamu tu yang cerita. Dia kata, saya ni anak murid lama dia. Lepas tu mari, dia mengajar di Mahad Mahmud tu. Jadi mari baik dah. Memang zaman masa dia mengaji dulu, rapat dah semua dengan ustaz ni. Jadi masa dia balik, dia orang dulu balik, mari bawa kedah tu. Ustaz Ali ajak dia duduk rumah. Ustaz Ali ajak ayam kan. Dia duduk sungguh. Sebenarnya dia nak tengok, nak curi tengok apa amalan ni. Lepas tu tidur dengan ustaz kan. Dia tidur bawah, ustaz tidur atas katil. Jadi dia tahu. Dia tahu lah dia buat tidur, dia ustaz bangun lah. Pukul 3 bangun lah. Bangun pukul 3, semayang apa semua, baca kitab, betul lah, baca Quran. Jadi itu nafsu yang ketiga, nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni Allah Ta'ala bagi ilham. Jadi ilham dia tu ilham daripada malaikat dan daripada waswas daripada syaitan. Jadi sebab tu kita ulama-ulama tasawuf ni selalu sebut, kalau kitab fiqh ngaji setakat mana yang boleh saja. Kitab fiqh maksudnya mengaji setakat mana yang kita ramai lah, kan? Tak payah mengaji dalam-dalam pun tak apa. Kalau kitab tauhid pun dia tu juga, masalah-masalah dia tak banyak. Tapi kitab tasawuf kena bawa sampai mati. Sebab apa? Sebab satu-satu Iblis dia pandai. Kita ikhlas, dia mari ikut sini, dia mari ikut sini. Jadi itu semua perlukan kepada ilmu untuk lawan dan untuk tahu strategi dia, apa yang dia buat pada kita. Sebab tu kita tengok dalam neraka bukan sahaja orang kafir, bukan sahaja orang jahil, bukan sahaja orang yang beramal duduk dalam neraka, tetapi orang alim pun ada juga masuk dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat muslimin rahmati Allah, itu yang sampai mulhamah. Mulhamah biasanya Allah Ta'ala bagi ilham, malaikat bagi ilham, iblis pun bagi ilham juga, was-was. Dia 50-50. Jadi nafsu ammarah, lawamah, mulhamah ini tak tentu masuk syurga. Boleh masuk syurga, boleh dengan rahmat Allah.
Tapi biasanya bila dah tak jamin tu tempatnya memang dalam neraka. Seterusnya ialah nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah dia lebih banyak baik daripada jahat. Nama dia nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu mutmainnah ini, siapa yang sampai ke darjat nafsu mutmainnah, maknanya insya-Allah masuk syurga. Sebab tempat dia memang dalam syurga. Jadi yang nafsu mutmainnah ni macam mana? Nafsu mutmainnah ni kena tengok dari segi amal ibadat dan perlakuan harian. Kadang kita tengok apa ni, amal ibadat rajin mari masjid, rajin sedekah, rajin semua buat, dah pergi haji, tapi rasuah tak jadi juga, kan? Tapi berzina tak jadi juga. Jadi itu semua kena balance dari segi hubungan dia dengan makhluk dan hubungan dia dengan Allah. Maknanya kena lepas hubungan dengan makhluk, hubungan dengan Allah. Bab sembahyang apa semua ni kena lepas lah. Bab sembahyang yang paling penting sekali. Dia paling penting macam mana? Paling penting kita tengok orang sembahyang kadang-kadang bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Betul sembahyang gerak lebih daripada 3 kali turut-turut. Contohnya, kadang-kadang angkat kaki tu, angkat kaki tengah sembahyang, angkat kaki. Memang kadang-kadang kaki kita, kalau kaki kejam tak apa, dia tak kira bergerak. Kaki kejam kan, kadang 2-3 kali bergerak, 3 kali bergerak betul-betul habis, betul sembahyang. Kaki tu dia kira anggota besar. Kalau jari tak apa, jari kan kita bergerak banyak kali betul. Tapi kalau kaki tangan bergerak lebih daripada 3 kali, 3 kali betul-betul lebih daripada 3 kali, batal sembahyang, tak sah sembahyang. Jadi itu semua kena tengok balik. Itu juga kepala orang sembahyang duduk nyemen kepala gerak 3 kali betul-betul. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. 3 kali betul-betul lebih, betul kan? Ini memang apa tu syarat perkara yang batalkan sembahyang yang asah. Maksudnya kalau buat dalam mazhab Syafi'i memang membatalkan sembahyang. Dia kalau mazhab lain lagi cerita dia. Itu kena mengaji lah. Kalau nak ikut mazhab lain, kena mengaji mazhab lain lah. Nafsu mutmainnah. Yang seterusnya nafsu radiyah. Radiyah maksudnya dia redha dengan segala ketentuan Allah. Redha lah. Nafsu radiyah ni biasanya orang yang dah sampai tahap ma'rifatullah. Ma'rifatullah ada 2 jenis. Satu ma'rifatullah bil ilmi, satu ma'rifatullah bil tawqi. Ma'rifatullah ammah, ma'rifatullah khassah. Ma'rifah ni mana apa? Kenal. Ma'rifah ni mana kenal. Jadi ada ma'rifatullah, kenal Allah dengan ilmu. Maknanya ilmu ni kita kenal Allah. Kenal Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tapi yang wajib kita tahu 20 sifat. Yang wajib kita tahu 20 sifat. Jadi 20 sifat tu kita faham sungguh-sungguh. Sifat qudrah, sifat iradah, semua yang berlaku ni adalah ketentuan Allah, kehendak Allah. Betul? Kehendak Allah, ketentuan Allah. Hak baik ketentuan Allah, hak jahat pun ketentuan Allah juga. Jadi boleh terima yang tu. Yang baik pun ketentuan Allah, yang jahat pun ketentuan Allah. Boleh terima. Tapi tangkap pencuri, dia kata janganlah tangkap saya. Ini semua ketentuan Allah. Ada orang yang mengaji, dia tumbuk dulu. Tumbuk dia dulu, lepas tu dia tanya apa saya buat tumbuk saya. Ketentuan Allah. Dia mencuri ketentuan Allah, dia kena tumbuk pun ketentuan Allah. Dia belasah dia sampai separuh lembik. Ketentuan Allah. Tapi yang tu okey ni, macam tu okey. Bukan
kita suruh belasah, bukan. Ada orang yang nafi. Ada ketentuan Allah, dia mencuri, dia kata ketentuan Allah. Ini masalah. Jadi kita nafi ketentuan Allah tu dalam hati kita. Ini tanda kejahilan. Kita tak boleh nafi. Sebab apa? Sebab memang suruh. Pencuri pun kadang-kadang kalau pencuri dulu-dulu hebat-hebat, tengok main. Pencuri dulu-dulu, kalau dia mencuri waktu tertentu tak boleh tangkap dia. Kalau orang tak pandai tak boleh tangkap. Dia ajar ilmu, nama dia ilmu pelakar. Orang dulu-dulu mak kira pandai yang bab ni. Dia nak turun tu, dia ada masa-masa dia. Ada masa-masa dia tengoklah masa-masa tu. Jadi kalau dia turun waktu ni, kalau pencuri pun ada masa. Kalau dia ikut betul tu, kalau dia ikut betul tu, kalau dia turun, tak boleh tangkap. Macam ni ada di kampung saya dulu. Dia ni ada seorang orang kaya. Dia cakap besar. Dia kata di rumah aku ada peti besi. Siapa pun tak boleh buka. Siapa pun tak tahu berapa password. Kunci siapa pun tak tahu aku letak mana. Siapa boleh buka? Orang kaya. Orang kaya tu. Nama dia Haji Ibrahim. Allah Allah. Rumah dia besar dan dia ada asrama. Dia buat asrama untuk budak-budak Ahad Muhammad belakang rumah tu. Tepi rumah dia kampung Asam. Dia cakap besar. Jadi tak apalah. Dia kata lagi satu, dia dalam kalangan pelajar tu ada seorang ketua pelajar nama dia Najah. Jadi Najah ni memang orang hebat lah. Silat ni khatam silat, 7 silat dia khatam. Silat-silat ni 7 silat, bukan satu, 7. Jadi dia rasa hebat kan, dia rasa sedap kan Najah kan. Orang kaya kan. Satu malam, jadi dia tu duduk tingkat atas rumah dia. Dia buka lah tingkap tu kan. Rumah orang dulu-dulu bukan ada grill. Bukan ada grill, tingkap tu tak ada grill. Tingkap ni lah, kosong kan. Dia buka tingkap, ada orang panjat macam Spiderman. Naik atas rumah tu, boleh melekat ni macam Spiderman. Dia naik atas rumah. Dia buka peti besi Haji Ibrahim. Dia buat keluar semua barang emas, duit dia tu. Haji Ibrahim dengan bini dia tu kapal tidur. Barang emas semua dia tu semua. Siap dia main lagi. Hidup tak boleh pergi, tak boleh bangun. Lepas tu Najah keluar. Najah tak. Masa tu dalam pukul 4 pagi kan, 3 pagi, 4 pagi, lebih kurang apa lah. Dia pun turun, Najah pun turun. Najah ni Tomai belajar silat apa tu, harimau hitam lah, bangau putih lah, kuntau Jawa lah, gayuh lah, semua dia belajar lah. Najah tu dia lompat, lah, menjerit lah, pompang tu. Najah ni Tomai dia, kalau dia tendang pokok tu, pokok dia Tomai kan dia latihan dia tendang pokok. Dia tendang pokok kelapa tu, pum macam dalam filem India tu. Najah. Jadi Najah ni lawanlah dengan orang ni. Orang ni tak apa-apa. Dia silat Melayu dulu. Dia bukan ada macam orang sekarang ni. Dia bukan lawan apa ni jauh-jauh. Dia duduk rapat-rapat lawan. Duduk rapat-rapat lah. Dia tak boleh buat. Dia tolak main buang-buang je. Dia Najah ni guna Tomai lah apalah semua. Buat last sekali. Dia tolak Najah tu jatuh. Dia tak buat apa. Ni dia panggil ilmu lembu sekilan. Saya pun baca buku banyak tu yang tahu. Bukan yang belajar ilmu lembu sekilan. Orang macam mana buat kita pun kita boleh lolos. Dia cara dia tendang ke tumbuk ke, kalau boleh masuk dalam dia punya ruang dia tu, memang dia tak boleh buat kita. Ilmu lembu sekilan. Jadi dia buang tu dia, tak buat, tak tumbuk apa pun, tak tumbuk, tak tendang, ya, tak
mungkin kawan Najah tu. Jadi lepas tu dia lari masuk kampung kasar. Najah ni kejar lah, lari masuk kampung kasar. Najah ni kata pencuri. Orang tu kampung kasar pakai ni lah, pakai buka lampu, pakai luar rumah ni, dia lari, dia kejar lagi sama-sama dia. Pencuri. Lepas tu pakai keluar lah, nak tangkap pencuri. Dah kali dia tangkap siapa? Tangkap Najah. Padahal Najah tu duduk menjerit, kata pencuri, Najah lagi nak tangkap. Kan? Itu dia panggil ilmu pelakar tu. Orang dulu lah, cerita lama dah, 20 tahun lebih lah kan. Tak tahu lah Najah tu ada ke tak lagi, kita tahu. Tak tahu juga siapa orang tu. Sampai sekarang orang tak tahu dia. Orang kata orang tu merantau lah. Tak tahu lah merantau sampai Perak ke Selangor. Ini tuan-tuan apa yang nak terima muslim semua dirahmati. Jadi itu nafsu mutmainnah, nafsu radiyah. Nafsu radiyah maksudnya dia redha dengan segala ketentuan Allah. Dan seterusnya ialah nafsu mardiyah. Nafsu mardiyah maksudnya Allah Ta'ala yang meredai dia diredai, mardiyah. Kemudian yang seterusnya ialah nafsu kamilah. Kamilah maksudnya nafsu yang sempurna, itu hanya untuk Nabi dan Rasul saja. Nafsu kamilah. Jadi kita belajar tasawuf itu untuk jaga hati. Untuk jaga hati itu maratibun nafs, martabat hati itu dia akan duduk di situ. Nafsu-nafsu tu duduk di mana? Nafsu amarah ke, nafsu lawamah ke, nafsu malhamah ke, nafsu mutmainnah ke, nafsu radiyah ke, nafsu mardiyah ke. Di situ. Tak boleh kamilah ni hanya untuk Nabi dan Rasul. Biasanya orang-orang awam duduk di mulhamah. Kalau dia belajar, kalau ilmu fiqh atau tasawuf dia kemah, dia duduk di mulhamah. Kalau dia lepas semua dah, dia boleh masuk dalam mutmainnah. Tapi nak masuk dalam mutmainnah ni pun bukan senang, kena konsisten. Konsisten apa yang pertama? Hati itulah kena konsisten. Maknanya buat, tak boleh ada riya, tak boleh ada ujub, tak boleh ada sum'ah, tak boleh ada takabur. Kemudiannya dari segi amalan-amalan syariat kena ikut betul-betul syariat. Kemudiannya dari segi akidah kena betul-betul tulus mulus akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak boleh akidah yang selain daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi hati itulah. Jadi hati dah selesai dah. Kalau kita dah tahu dah faham dah dari segi nafsu-nafsu ni, dia kena faham juga hati ni tempat tili Allah, hati ni juga tempat ilham malaikat ataupun was-was syaitan. Jadi hati boleh jadi baik, boleh jadi jahat. Sebab nafsu ada nafsu baik, ada nafsu jahat. Baru masuk bab sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ni sebenarnya banyak. Bukan 10 sifat saja, tapi yang disebut dalam ni 10 sifat. Kita ambil yang penting-penting saja. Yang pertamanya tentang riya. Riya ni hanya dalam bab ibadat. Buat bukan kerana Allah. Buat ibadat itu bukan kerana Allah. Kalau yang lain-lain dia buat bukan kerana Allah, tak dosa. Dia berbaik kereta bukan kerana Allah, tak dosa. Dosa ke tak dosa? Tak dosa. Dia berbaik kereta, contohlah kan, orang baik kereta kan, kereta dia rosak, dia baik kereta, nak tunjuk ke orang, ya, kereta bunyi kuat, bagi bunyi slow, nak tunjuk kata enjin dia bagus. Tak dosa ke tak dosa? Tak dosa. Masuk dalam riya, tak masuk dalam riya. Sebab riya hanya dalam bab ibadat saja. Dalam bab ibadat ni apa? Bab ibadat macam sembahyang, puasa, zakat, haji, itu semua kena jaga. Sedekah, itu semua kena jaga. Dia macam mana cara nak jaga? Cara nak jaga dia bukan senang. Yang pertama kita kena faham bukan senang. Sebab dia ada kadang-kadang masuk benda-benda lain. Masuk benda-benda lain ni dah masuklah bisik-bisik syaitan. Syaitan dia bisik. Dia kata tengok, kamu punya ibadat ni lebih baik daripada orang tu. Orang tu sembahyang di rumah dia. Kamu boleh sembahyang 5 waktu di surau. Dia rasa lagu tu habis lah. Habis lah.
Kamu semayang khusyuk lagi, kamu semayang baik lagi daripada orang lain. Mana dia tahu semayang dia baik daripada semayang orang lain? Ini semua dia panggil bisik-bisik syaitan. Kadang-kadang syaitan tunjuk, tengok, dia semayang tak sah, kamu semayang sah. Dia semayang teruk, kamu semayang baik, kan? Jadi itu semua kita kena ambil perhatian. Itu semua bisik-bisik syaitan. Jadi bila bisikan-bisikan syaitan, kita tolak dulu. Kadang-kadang syaitan ni dia pandai cucuk ni. Dia macam orang cucuk orang berdobi lah, kan? Dia cucuk macam mana? Jadi dia cucuk tu, kadang-kadang kita lepas satu benda, kita lepas benda yang lain kita tak lepas. Macam mana contoh dia? Macam mana? Contoh kata kita tengok orang tu buat salah, kita tak suka, kita benci kepada kesalahan tu. Tapi kadang-kadang dia benci kepada orang yang buat salah. Tak boleh benci orang buat salah. Tak boleh. Kenapa kita tak boleh benci orang buat salah? Sebab kita tak tahu akhir dia macam mana. Kita tak tahu akhir dia macam mana. Maksudnya sekarang dia memang salah, sekarang dia buat salah, kita benci dengan kesalahan dia. Tapi kita tak boleh benci dengan diri dia, sebab kita tak tahu dia macam mana, kita macam mana. Al-ibratu bi khawatimiha. Ibarat itu, ibrah itu, yang dikira itu ialah di akhir. Di akhir dia macam mana? Di akhir dia kita tak tahu. So Allah Ta'ala terima amalan-amalan dia, terima taubat dia, ampun dosa-dosa dia, ya. Lepas itu Allah Ta'ala bagi pada dia syurga. Jadi semua itu kita tak tahu. Begitu juga dengan yang seterusnya, ialah sifat ujub. Ujub ni tak ada kena-mengena dengan orang, diri sendiri. Diri sendiri yang macam mana? Diri sendiri ni, dia boleh buat baik, dia heran. Dia rasa gagah, rasa hebat dengan diri dia. Kalau dia rasa hebat, dia pandai buat rumah dia, pandai perbaiki rumah dia. Itu tak apa. Tapi yang ujub juga lah. Masuk dalam ujub tapi tak besar. Dia pandai baiki kereta, dia pandai buat kereta. Yang bab-bab dunia ni, dia rasa heran dan dia rasa takjub dengan diri dia. Itu tak apa. Dosa ke tak dosa? Tak dosa, tak ada apa. Tapi dalam bab ibadat, kalau rasa heran dengan diri, rasa megah dengan diri, yang tu yang tak boleh. Itu dia panggil ujub. Begitulah juga dengan sifat-sifat yang lain. Sum'ah ni, dia nak orang sebut yang baik-baik saja tentang diri dia. Memang tabiat manusia macam tu, nak sebut yang baik-baik saja. Dia jaga reputasi. Jadi macam mana? Orang sebut baik-baik bagus, tapi kita tak boleh tuntut orang sebut baik-baik. Tuntut sebut baik-baik itu yang jadi semua. Bagi contoh macam mana yang kita tuntut sebut baik-baik itu. Jadi dia buat tu supaya orang sebut baik-baik. Buat supaya orang sebut baik-baik. Dalam hati kita dia tuntut orang sebut. Itu tak boleh. Tuntut orang sebut dalam hati tak boleh. Padahal tak ada apa-apa kan. Takabur ni yang kita faham besar diri kan. Yang kita faham takabur ni makna besar diri. Tapi takabur juga maknanya ialah bila kita tak boleh terima kebenaran. Ni yang orang alim kadang-kadang fail di sini. Dia tak boleh terima kebenaran. Takabur. Jadi takabur masuk dalam kibr. Lagi apa lagi sifat-sifat mazmumah. Banyaklah sifat-sifat mazmumah tu. Tapi yang penting-penting yang itulah saya ingat. Jadi sifat-sifat mahmudah antara yang penting ialah ikhlas. Ikhlas tu pun dalam bab ibadat. Dalam bab untuk berpahala kita kena ikhlas. Bab ibadat paling penting lah. Kita tak boleh buat kerana yang lain daripada
selain Allah tak boleh. Tak boleh buat selain Allah. Kerana selain Allah tak boleh. Hanya kerana Allah Ta'ala saja. Bab ikhlas. Lagi apa lagi yang penting? Yang penting juga yang masuk dalam bab akidah ialah redha. Redha dengan segala ketentuan Allah, kan? Redha dengan qada Allah. Tu pun ada bercabang-cabang juga, redha dengan qada Allah tu. Redha dengan qada Allah tu, kita kena faham perintah apa yang Allah Ta'ala perintah, apa yang Allah Ta'ala tentu. Perintah dan ketentuan, ketetapan. Allah Ta'ala perintah kita supaya beriman. Jadi macam mana Allah Ta'ala menjadikan Abu Jahal, Abu Lahab orang yang kafir? Dia perintah supaya beriman, tapi dia jadikan Abu Lahab dan Abu Jahal sebagai orang yang kafir. Perintah dengan ketetapan tu dua benda yang berbeza. Dia perintah, tapi ketentuan dia ada yang beriman, ada yang kufur. Jadi yang last sekali ialah menyatakan ingat akan mati. Ingat akan mati maknanya yakin dengan kematian. Yakin dengan kematian tu, bila orang yakin betul-betul dengan kematian, maka dia akan bersegera untuk membuat cari bekalan untuk hari kematian. Jadi sifat-sifat mahmudah ni sebenarnya banyak lagi. Kalau dalam Minhajul Abidin tu dia buka lah, dia buka banyak perkara yang tentang hati, antaranya tentang halangan-halangan, dia panggil awaqib. Yang tu kalau kita baca Minhajul Abidin, kita boleh ni lah. Jadi saya ingat sekadar tu saja, sebab kita ada meeting kan ke rumah sekarang ada. Boleh sikit lagi? Kalau boleh sikit lagi kita masuk sikit pak. Akidah ni, tuan-tuan dan perempuan, kadang-kadang kita tengok agenda orang Kristian. Sekarang ni banyak agenda orang Kristian. Kalau di Indonesia, di Sabah Sarawak, mereka agak berjaya juga. Tapi di Semenanjung mereka kurang berjaya. Kenapa mereka kurang berjaya di Semenanjung Malaysia? Di Malaysia ni kurang berjaya sebab antaranya ialah kerana ada orang-orang yang jaga, ataupun ada orang yang membongkar mereka punya gerakan. Dia memang masuklah. Maksudnya dia orang yang tak faham ni agenda Kristian ni, buat biasa dah. Tapi sebenarnya yang jadi Kristian, orang Melayu yang jadi Kristian ni dah ramai, 200,000 lebih. Dalam Tanjung Malim ni pun ada. Dalam Tanjung Malim ni ada, tapi dia tak declare. Dia tak declare, dia tak confess, dia tak declare kata dia Kristian. Di dalam hati dia terima Trinity. Dalam hati terima yang dia beriman dengan Yesus sebagai Tuhan dan Maryam itu pun sebagai Tuhan juga. Ada kata tak? Ada. Macam mana saya beritahu kata ada? Ada lah berita yang sampai kat kita. Kadang-kadang orang ni dia nak tutup sangat, terbuka juga. Ya, nak tutup sangat, terbuka juga. Orang ni kalau mati minta maaf lah. Memang kita tak semayang, sebab kita tahu dia tak Islam nak semayang. Jadi macam mana orang ni datang juga masjid, datang juga surau. Sekarang ni ada orang yang saya ni lah, kita bincang, kita hantarlah, kirimlah orang kepada orang ni supaya betulkan balik akidah dia. Kalau dia betulkan balik akidah dia, alhamdulillah, jadi beriman balik. Jadi Kristian ni memang dia ada beberapa hujah ni yang kita kena mengaji. Kita kena mengaji, nak mendepani mereka ni kena mengaji.
Kena mengaji macam mana antaranya itulah. Dia kata Allah Ta'ala berkuasa kan. Kamu percaya Allah Ta'ala berkuasa? Percaya. Dia ada apa buat masalahnya? Allah Ta'ala buat ibu, buat anak, buat isteri, apa masalah? Kan Isa itu kan lahir tanpa bapa. Siapa yang buat Isa? Tuhan yang buat Isa. Boleh tak Tuhan jadi, dia merupa jadi macam Haji Bakar, merupa jadi macam seseorang manusia, dan dia bergaul dengan Maryam dan memberi anak kepada Maryam? Boleh tak boleh? Kalau orang tak mengerti, boleh. Senang ni, semua hujah-hujah akal dia pakai. Sebab itulah akidah yang kita belajar itu ada dalil akli. Sebab nak mendepani akalan-akalan orang-orang yang cemburu dengan orang Islam. Jadi kita nak jawab apa? Kalau dia kata Allah Ta'ala boleh tak bagi jadi mak dia? Boleh. Dia kata boleh. Boleh tak bagi jadi anak dia? Boleh. Allah Ta'ala kan maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dia apa masalah dia? Cuma kamu, dia kata, tak percaya saja kata Tuhan tu ada anak. Sebab dalam akidah kamu kata Tuhan tak ada anak, Tuhan tak ada isteri. Tapi boleh ke tak boleh? Kalau orang tak mengerti, dia kata boleh. Tapi jawapan satu tu, jawapan tu dah salah. Kata boleh tu dah salah. Boleh tu habislah. Dan Tuhan kuasa. Takkan tak boleh buat anak, takkan tak boleh buat isteri. Kalau orang mengaji bab kudrat kan, kudrat iradat kan, wujud qidam baqo mukhalafatul hawadis qiyamu binafsih wahdaniyah. Kudrat mana apa? Kuasa. Kuasa apa? Kuasa buat semua, mengadakan dan meniadakan. Jadi boleh. Boleh Allah Ta'ala buat anak dia. Habis kan. Jadi kita kena faham pula kuasa ni, kuasa Allah Ta'ala ni, sifat kuasa ni sifat apa? Sifat ma'ani Tuhan. Apa makna sifat ma'ani? Ma'ani ni kata jamak daripada makna. Kata jamak daripada makna. Makna satu makna. Ma'ani banyak makna. Apa makna makna? Makna tu ialah sifat yang memaknai diri Tuhan. Contoh apa sifat yang memaknai diri Tuhan? Contoh sifat makna dia. Sifat ma'ani ni apa contoh dia? Contoh sifat ma'ani pada gula dia. Contoh sifat ma'ani pada gula manis. Contoh sifat ma'ani pada asam masak. Contoh sifat ma'ani pada garam masin. Jadi apa makna gula kalau tak ada manis? Apa makna garam kalau tak ada masin? Apa makna asam kalau tak masak? Itu makna sifat ma'ani. Apa makna Tuhan kalau tak kuasa? Tuhan ni mesti berkuasa. Kuasa buat semua. Jadi buat semua. Dia Kristian cakap tadi betul. Bukan dia jawapan dia tu. Dia bila kita sebut sifat ma'ani, dia ada ta'aluk, ada tugas. Sifat ma'ani ni ada tugas. Sifat ma'ani ada apa? Ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7. Semua sifat ma'ani ni ada tugas kecuali satu dia. Ingat. Semua sifat ma'ani ada tugas kecuali satu sifat dia tak ada tugas. Iaitulah sifat hayat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7 sifat ma'ani. Semua sifat ni ada tugas, ada ta'aluk kecuali sifat hayat. Hidup. Sifat hidup Tuhan tu dia tak ada tugas. Sifat kudrat dia ada tugas, mengadakan dan meniadakan, memberi bekas. Dia panggil ta'aluk taksir. Tugas dia memberi bekas, mengadakan, meniadakan. Iradat dia panggil ta'aluk taksis. Ta'aluk taksis makna apa? Tugas dia menentukan. Ilmu, ta'aluk dia apa? Ta'aluk dia tahu. Ta'aluk dia panggil ta'aluk inkishaf, tahu semua benda. Hayat ni tak ada. Hidup apa, nak buat apa hidup. Dia saja hidup, dia tak ada tugas. Basar kalam, basar mana tugas dia? Melihat semua, sama, mendengar semua. Dengar semua yang ada,
melihat semua yang ada. Jadi kudrat tu ta'alluq taksir, memberi bekas, mengedarkan dan menyedarkan. Tapi kita kena faham, sifat kudrat ini hanya kepada yang mungkinat saja. Yang mungkinat maksudnya perkara-perkara yang ada saja, perkara-perkara yang mungkin. Dia tak masuk yang wajib, tak masuk yang mustahil. Sebab kalau masuk yang wajib, dia jadi tahsilul hasil. Begitu juga kalau mustahil, dia jadi tahsilul hasil. Apa makna tahsilul hasil? Tuhan tak buat perkara yang ada dah. Apa makna Tuhan tak buat perkara yang ada dah? Contoh yang ada dah, yang ada pada diri Tuhan, yang ada dah secara azali sudah ada. Apa? Diri Tuhan itu secara azali sudah ada. Sifat-sifat yang wajib bagi Tuhan secara azali sudah ada pada diri Tuhan. Secara azali, dia azali, mana tak ada siapa buat. Dia ada secara azali. Azali mana apa? Mana kata sebelum ada semua benda, Tuhan sudah ada. Sifat-sifat yang wajib bagi dia sudah ada pada diri dia. Jadi dia tak buat sifat tu. Apa dia tak buat sifat tu? Dia tak buat sifat dia hidup. Nak bagi hidup dia apa? Dia hidup lah. Itu dia panggil tahsilul hasil. Apa maksud tahsilul hasil? Buat benda yang dah ada. Tak buat kan? Benda yang ada buat. Wasting ya, wasting. Buat benda yang ada. Begitu juga benda yang mustahil. Benda yang mustahil, kalau dia buat, benda yang mustahil, benda tu tak jadi mustahil lah, jadi harus. Contoh mustahil pada diri Tuhan, mati. Dia nak buat apa benda dia bagi dia mati macam mana? Kalau dia buat bagi dia mati, maknanya benda tu tak mustahil, jadi harus bagi Tuhan mati. Begitulah juga yang mustahil bagi Tuhan, anak bini. Benda yang mustahil kepada diri Tuhan, dia tak buat. Kalau dia buat, maknanya benda yang mustahil jadi harus. Itu jawapannya. Saya ni kebetulan main pingpong di Kampung Simampak. Ada satu ketika saya main pingpong, tunggu lama orang tak lari. Hari tu biasa hari Khamis kan, kita dah teringat, kita berjawab lah sikit. Sebab hari Khamis ni malam Jumaat, masa tu sebelum PKP tu kan, malam Jumaat tu dah teringat dah kena baca Yasin semua di sini kan. Tuan Mengerusi tunggu, Haji Basir tunggu, semua orang tunggu. Jadi kita pergi lah main awal ni kan, belum tunggu, biar tunggu kenal, tak ada orang lagi masa tu. Tiba-tiba datang seorang anak muda Cina tinggi, semak, orang dia semak handsome. Dia pakai topi macam topi kobra tu, tapi topi tu kecil sikit. Tak tahu nama topi apa, topi orang lain. Topi macam topi kobra, tapi kecil sikit. Topi yang penyanyi jazz dia pakai tu. Ini jazz lah, kali saya tengok penyanyi jazz dia pakai topi. Dia mari tu, dia cerita kat saya pasal tu, benar tu. Oi, saya kata dia ni masuk jauh ni. Lepas tu dia bawa payung, dia bawa beg tu. Dia tak tahu kata saya ustaz. Kalau dia tahu saya ustaz, mungkin dia punya lenggok tarian tu dah lain lah. Dia cerita macam mana yang saya cerita ni, macam tu dia cerita. Saya dengar. Lepas tu baru saya ni balik. Baru saya cakap balik. Maknanya kalau dia cakap tu, saya tanya dia ada datang ni berapa lama dah, berapa orang dah ikut dia. Dia cerita pasal berapa orang ikut dia. Dia beritahu pasal berapa orang ikut dia. Dia beritahu dekat saya siapa yang ikut dia. Itu jaga orang tu. Ni dia panggil movement, insider movement. Dan dia ni wartawan sebuah portal internet, wartawan. Macam saja Allah Ta'ala nak buka benda tu. Saya tak ada orang, tunggu punya lama tak ada orang. Rupanya orang ni mari, Allah Ta'ala hantar bagi kita nampak. Jadi itu kena jaga-jaga lah. Sebab dah mula masuk, dia bawa dengan risalah-risalah dia apa semua. Dia suruh letak kan di tempat tu, dia saya ambil semua. Ada yang saya hapus, ada yang saya pegang. Ini tentang
Insider movement Kristian. Insider ni maksudnya sampai dia mati, dia Kristian sampai dia mati pun mereka ni tak akan ganggu, mereka tak akan kacau. Biar ditanam di perkuburan orang Islam, tapi dia dah bukan Islam. Dia boleh berhari raya macam orang Islam, tapi dia asalnya dalam hati dia dah Kristian. Dia boleh datang ke surau sembahyang, tapi dalam hati dia dah Kristian. Saya tanya orang tu, macam mana boleh datang ke surau, boleh datang ke masjid, padahal dia Kristian? Dia kata, sekarang ni datang ke masjid, dia sembah apa? Sembah Allah kan, dalam Kristian pun ada Allah. Dia sembah Allah dulu, satu, nanti balik sembah lagi dua. Jadi ini semua yang kita ambil berat, tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil perhatian. Jagalah diri kita, jagalah anak beranak kita, jagalah kaum keluarga kita, jaga masyarakat kita, jaga sama-sama kita, sama-sama orang Islam ni kita kena jaga. Ini berat ni, bukan ringan, sebab tak ada orang tahu. Saja masa tu Allah tak nak buka. Ada kita pun dah biasa juga kan dengan jabatan agama Islam pun ada juga panggil bagi penerangan tentang ni. Jadi moga-moga Allah Ta'ala selamat kita. Tak selamat. Ada dalam insider movement tu, nak beritahu, dalam insider movement ni orang yang ikut Kristian tu bukan orang biasa, orang apa bukan. Dia boleh putar balik sampai orang ni ikut dia. Tu kita kena mengaji. Tu penting mengaji ni tuan-tuan dan puan-puan. Mengaji apa yang penting sekali, asas tauhid, akidah kan, tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid tu mesti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah sifat 20. Kalau mengaji lain daripada sifat 20 susah juga. Sebab kalau kita tengok tauhid 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah ni tauhid, tapi dia kata tauhid ni Abu Jahal dengan Abu Lahab pun beriman juga. Benar kita nak buat kat mana? Abu Jahal dengan Abu Lahab tu mana beriman kan separuh. Tauhid rububiyah ni beriman kata Tuhan buat semua ni. Dia kata Abu Lahab dengan Abu Jahal pun beriman juga. Jadi Abu Lahab dengan Abu Jahal pun ada juga tauhid rububiyah. Ini tak betul ni. Tauhid yang datang bukan dalam kurun awal dia, tauhid rububiyah ni kurun ke-7 yang diperkenalkan oleh Ibn Taymiyah. Adapun tauhid sifat 20 ataupun al-aqaidul khamsun, akidah 50, ini daripada zaman awal Islam. Abul Hasan Asy'ari hidup dalam 3 kurun awal. 3 kurun awal mana salaf. Walaupun tauhidnya itu dia menggabungkan antara salaf dan juga khalaf. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin rahimahullah, moga-moga kita ambil berat dan moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang selamat, orang yang diberi rahmat, orang yang diberi kurnia dalam keadaan Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala suka. Maksudnya sekadar itu saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sekarang buat ni surat tu ya.